pada surah ini. Al-Ma'un. Al-Ma'un ialah barang-barang yang yang boleh dipinjam, ditukar-tukar, dipinjam, dia panggil al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami belajar surah Al-Ma'un. Itulah niat kita. Ara'aita asalnya Ara'aita, apakah engkau melihat? Itu soalan tanya. Tahukah, ada terjemah tahukah kamu? Kalau perkataan itu persoalanlah. Ra'aita, engkau tengok. Ta kita minta tu. Engkau telah tengok. Apakah engkau telah perhati, telah lihat? Lihat siapa? Alladhi yukadzib, orang-orang yang selalu mendusta. Kita terjemah selalu sebab yukadzib itu fi'il mudhari' yang menunjukkan sekarang, akan datang, dan sentiasa. Tiga makna yukadzib. Dia tu menunjukkan tiga keadaan. Pertama sekarang, yang kedua masa depan, dan yang ketiga sentiasa. Boleh jadi sekarang dia yukadzib, dia mendusta. Boleh jadi akan datang dia mendusta, dan boleh jadi sekarang sampai akan datang sentiasa. Biddin dengan agama. Dalam Fatihah kita baca apa? Maliki yaumiddin. Dengar tak? Maliki yaumiddin, Raja hari pembalasan. Lalu ulama mengatakan biddin ialah biyaumi al-hisab. Dia tidak percaya dengan, dia mendustai hari perhitungan, hari pembalasan, yaumil hisab. Biddin ataupun biddin dengan al-hayat ad-diniyah, dengan kehidupan beragama. Dia mendustai. Tahukah kamu apakah kamu telah melihat orang-orang yang selalu mendustai dengan hari pembalasan ataupun kehidupan beragama di dunia ini? Itu soalan lah yang pertama. Lalu jawapan dia apa ni? Soalan satu je. Jawapan dia ada 6 ayat berikut itu adalah jawapan. Fadzalika, itu jawablah. Satu, alladhi yad'ul yatim. Fadzalika itu macam kita kata, maka yang zalika itu, maka itu, maknanya maka yang dikatakan orang yang berdustai dengan hari agama itu, satu, alladhi yad'ul yatim, orang yang selalu, terjemah selalu juga, yad'u yukadzibu, selalu mengherdik, yad'u dan mengherdik dengan bercakap kasar, al-yatimah, akan anak yatim. Wala yahuddu, walladhi la yahuddu, makna alladhi yad'u, wala kita kena ambil lagi, kita kena takdir, walladhi la yahuddu, orang yang kedua ialah orang yang la yahuddu, tidak menggalakkan.
Hadda yahubbu haddan, menggalakkan. Allah tak kata alladzi la yut'imu, tidak memberi makan, la yahubbu. Sebab kalau yut'imu dia kena beri makan. Kalau tak ada duit macam mana? Kan? Jadi daripada dia kata yut'imu, memberi makan, dia kata yahubbu, menggalakkan. Menggalakkan ni macam-macam. AJK tu dia cari duit untuk beri makan kepada fakir miskin. Kan? Ala ta'am itu beri makan. Tak, macam kita tak boleh nak beri makan, tak ada program, kita tolong angkat beri makan pada orang miskin, tolong bawa kepada orang miskin, join sama program. Semua benda-benda yang boleh memberi bantuan kepada ta'am, beri makan pada orang miskin, kita boleh join. Jadi orang yang kenapa dia join dengan program-program memberi makan kepada fakir miskin, program-program anak yatim? Kerana dia percaya apa pun yang dia buat ada bahagian dalam perhitungan yaumil hisab. Yaumiddin tu makna yaumiddin, yaumil hisab, hari perhitungan nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, fawailul lil musallin. Yang ketiga ni dia ada tiga nom. Ada tiga nom. Maknanya falladhi fawailun. Maknanya kalau kita kata satu, yadul yatim wa la yaquddu ala ta'am miskin. Yang tiga, empat semayang. Fawailun lil musallin, maka neraka wailun tu fa satu kalimah, wailun satu kalimah. Fa maka, neraka lah ada dua makna ni. Wailun pertama makna neraka, satu jenis daripada jenis neraka, tempat yang akan dimasukkan oleh orang semayang. Satu lagi wailun ni celaka, satu sumpahan. Celakalah lil musalli. Celaka ni apa makna? Celaka ni maknanya tidak beruntung. Tidak beruntung di dunia dan tidak beruntung di akhirat. Lil musallin, bagi semua orang yang sembahyang. Kita terjemah semua. Buat semua orang sembahyang di dunia ini dia panggil al-musallin. Al-musallin ramai tu. Kalau seorang kita panggil musalli, tak ada ya nun, tak ada nun di akhir, tak ada ya nun di akhir. Musalli ada ya tu, ya yang tak ada titik, ya yang tidak berbaris. Ini musalli, semua orang sembahyang rangkawi. Kalau tak boleh berhenti situ, sebab dia ada sifat dia. Rangkawi orang sembahyang macam mana? Ada tiga jenis orang sembahyang yang dikatakan celaka. Pertama, alladzina hum, orang sembahyang yang mereka itu terjemah tentang masalah. Salatihim, sembahyang mereka, jawabnya sahur. Dia tu orang sahur, orang yang sahur. Sujud sahwi, kita kata sujud sahwi. Sahwi itu apa nama? Lupa. Sujud lupa. Kita tertinggal mana-mana rukun, kita wajib sujud, ataupun sunat sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud lupa. Jadi orang yang lupa dia panggil sahun. Sahun lupa. Sahun orang yang lupa. Jadi orang tu lupa. Orang yang cakap wailun tu orang yang di tentang semayang mereka lupa. Dia kata an salatihim, dia tak kata fi salatihim. Lupa. Dalam surah apa? Surah Al-Mu'minun. Dia kata qad aflahal mu'minun. Surah Mu'min surah apa? Kita tanya. Baik. Surah Mu'minun.
Surah nombor berapa surah? Pernah beza an dengan fi tu. Surah Al-Mu'min. Dua tiga. Eh? 23. Apa? 23. Halaman 200. Surah 23. 200. Terus apa? 342. 342. 340. Tiga empat dua. Muka surat 342. Qad aflaha, sungguh-sungguh aflaha, falah, sungguh-sungguh telah beruntung, berjaya al-mu'minun, orang mukmin. Orang mukmin yang berjaya, orang yang macam mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang mereka itu dalam sembahyang mereka fi salatihim khashi'un. Ayat ini alladzina hum an salatihim, an tu tentang sembahyang, an tentang di dalam sembahyang. Kalau dalam sembahyang dia khusyuk, dia dikira orang yang falah. Dalam azan hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Orang berjaya ialah orang yang dalam sembahyang mereka khusyuk. Khusyuk ni maknanya dia tidak lalai. Khusyuk ni tak lalai. Kalau kita kata dalam sembahyang tu ada zikir kan, dalam surah Al-Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyamah, orang-orang yang tak pernah terputus dalam sembahyang dia zikir pada Allah, ingat pada Allah. Ada tiga tak terputus. Rakaat sujud tak terputus perbuatan kita. Yang kedua bacaan Allahu Akbar sampai Assalamualaikum tak terputuskan. Memang tak terputus dua-dua tu. Tapi yang terputusnya mungkin zikir hati. Alladzina yadhkuruni, zikir hati. Pada hati kita daripada mula kita niat sampai akhir sembahyang ingat pada Allah. Jadi saat tu tercabarlah. Mungkin kita duduk sembahyang baca benda lain, ingat benda lain. Itu tidak dibenarkan. Sebab dia boleh membawa kepada tidak khusyuk. Bila tidak khusyuk, dia tidak dijamin falah, tidak dijamin kejayaan. Hayya 'alal falah. Falah ni kalau kita dapat, yang kata berjaya tu dapat tiga. Pertama, dunia Allah cukupkan. Yang kedua, musibah Allah jauhkan. Dan yang ketiga, Allah redha dan Allah bagi syurga. Sama dengan rahmat. Falah sama dengan rahmat. Baik, oleh sebab itu kita kena usaha
dalam semayang kita, hati kita jangan terlalailah, jangan terkeluar daripada zikrullah sepanjang kita semayang, untuk mendapat pahala, untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jadi di sini dia tak guna fi, dia guna an. Ulama mengatakan bahawa an ini tentang sembahyang. Orang-orang yang mereka itu tentang sembahyang mereka lalai. Ada dua makna sekurang-kurangnya. Tentang sembahyang tu makna lalai di sini makna dia tak sembahyang. Dia tak sembahyang. Sahur ni lalai. Lalai an tentang sembahyang. Makna dia tak ambil hal, tak sembahyang, kadang-kadang sembahyang gitulah. Dia sahur. Ada ulama mengatakan sahur tadi khusyuk fi, lalai an. Kalau kita kata sahur an khusyuk khasyi'un fi, dia istilah. Khusyuk fi, sahur an. Dia gitu. Lalai dari, khusyuk dalam. Dia guna istilah. Jadi kita tak kata alladzina hum an salatihim khashi'un, tak boleh. Dia an salatihim sahur. Dia istilah begitu. Jadi kalau an salatihim sahur dengan makna lawan khusyuk, maknanya orang yang sembahyang dia tak khusyuk, dia boleh membawa kepada kecelakaan, boleh membawa kepada wailun, kecelakaan. Jadi ke mana pun kita kena usaha supaya tak putus. Kalau dia mari nak ingat istighfar, nak ingat apa semasa dalam sembahyang tu, kita tarik kan? Kita tarik. Ingat Allah Akbar. Tarik lama-lama insya-Allah. Tapi kita usaha, kita minta, kita minta. Insya-Allah kita dapat. Yang kedua jenis wailun ni, alladzina, maknanya kita kena ambil balik. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Satu. Fawailun lil musallin alladzina hum yura'un. Jadi kita kena ambil al-musallin tu, kena ulang balik. Fawailun lil musallin alladzina hum yura'un. Yura'un. Apa makna yura? Yura dengan makna yuri. Ara, yuri. Nak tunjuk. Orang riak ni masalah. Riak ni maknanya perbuatan yang kita lakukan itu nak orang tengok. Nak orang tengok, dan orang puji dia panggil riak. Yura'un daripada perkataan riak. Daripada perkataan dia nak tunjuk. Selalu dia akan salat bila mana, dia akan seronok bila mana orang puji dia, orang tengok dia. Sebab itulah kalau sembahyang sunat ni, kalau rumah kita dekat, kita sembahyang rumah supaya kita tak dilihat oleh orang. Tapi kalau kita nak balik sembahyang rumah, tiba-tiba tak sembahyang, cucu pegang, balik-balik tak sembahyang, cucu duduk pegang kiri kanan, tak sembahyang, baik sembahyang masjid, cuma buang riak adalah sembahyang anak Allah. Jadi kadang-kadang kita nak sembahyang rumah, kita cucu juga, bukan setakat cucu. Orang rumah kita pun beli ni, lupa tak, baik sesat di masjid lah. Cuma kena buang riak tu. Jadi yura'un. Yang ketiga bab sembahyang, fawailul lil musallin alladhi. Tak ada yang ketiga ni alladhi, tapi kita boleh takdir. Alladzina hum yamna'unal ma'un. Alladzina hum, dia satu buang, satu alladzina hum ada. Yang kedua alladzina hum ada. Yang ketiga wa yamna'unal ma'un. Tak ada walladzina hum. Tapi kita boleh takdirkan dia buat. Sebab bila kita cakap benda yang lebih kurang, kita suruh shortcut je. Itu cara Quran mengajar kita bercakap, tak payah cakap banyak-banyak.
Wa yamna'una al-ma'un, orang-orang yang sembahyang yang mereka itu yamna'un, kedekut, yamna'un, manat ni dia tak beri benda-benda yang selalu yang menjadi tukar menukar dalam masyarakat. Nak pinjam satu benda pada kita, nak pinjam cangkul, ada kata kau beli sendirilah, kau kaya. Ada nak pinjam apa-apa yang boleh beri pinjam. Ada tak bolehlah nak pinjam isterimu hari ni, itu tak boleh. Buat bukan al-ma'un. Al-ma'un ni benda boleh tukar menukar dalam masyarakat. Ya, orang tu boleh beli semua. Kalau 10 perkara dia kena beli semua, kawan dia 10 rugi ya. Baik, sebab kita tak guna sekali-sekala je. Jadi kita yang jiran dia kita pinjam kat dia. Dan ini salah satu sifat orang sembahyang. Salah satu sifat orang sembahyang, dia tolong menolong dalam perkara yang tukar menukar, dalam perkara yang boleh tukar menukar. Ini semua melibatkan sembahyang. Melibatkan sembahyang. Pertama, sembahyang kena khusyuk, tak boleh sahur. Khusyuk lawan sahur. Yang kedua, sembahyang tak boleh nak tunjuk-tunjuk orang. Yang ketiga, sembahyang tidak boleh kedekut. Sembahyang tidak boleh menyebabkan kita kedekut dalam perkara yang pasti, dalam perkara yang boleh kita tukar menukar, dia disebut mahmud. Baik, secara keseluruhan ayat ini, ayat 4, 5, 6, 7 ni poin yang ketiga. Poin yang ketiga yang pertama melibatkan anak yatim, maknanya hubungan sesama manusia. Melibatkan fakir miskin, hubungan sesama manusia. Sembahyang, hubungan dengan Allah. Maknanya dalam ayat ini kehidupan sebenarnya. Dalam ayat ini kehidupan sebagai seorang Muslim. Kita kena berhubung dengan Allah. Bila berhubung dengan Allah, dia ada dua keadaan. Yang pertama, tak boleh lalat. Yang kedua, tak boleh nak tunjuk-tunjuk orang. Dua dah. Satu lalat, kita berhubung pun tak ingat dia. Yang kedua, kita berhubung dengan dia, tak tunjuk orang. Dua-dua ni tak boleh. Kan? Yang ketiga, tak ada kesan sembahyang. Sepatutnya orang sembahyang ni ada kesan kasihan belas kepada orang yang sekeliling kita. Kalau kita ada benda, kita tolong dia, bantu dia. Benda yang boleh pinjam, kita pinjam. Ini kita kena faham dari sudut hubungan dengan Allah ni ada tiga kan. Pertama, tak boleh lupa dia. Masa kita cakap dengan dia, solat tu tak boleh lupa. Yang kedua, tak boleh nak tunjuk ke orang. Tak boleh nak buatkan orang lain. Dan dia je. Tak boleh lalai dan tak boleh nak buatkan orang. Dan bila selesai sembahyang, tak boleh hidup. Tak boleh sombong. Itu tuntutan sembahyang yang disebut dalam surah ni. Jadi, tujuan. Kepada kalau kita sembahyang, sembahyangkan Allah. Jangan tunjuk orang. Dan bila kita sembahyang, jangan terputus dengan dia. Dan bila kita sembahyang, kita jadi baik. Kita jadi baik dengan orang. Ini bab sembahyang. Kemudian baik dengan orang ni, orang yang paling diminta untuk jaga dalam hubungan sesama orang ni ialah anak yatim dan fakir miskin. Lengkaplah dia punya nilai hidup ni. Nilai hidup. Okay. Sekali lagi disebut, maknanya seolah-olah fawailun ni bahaya. Itulah celaka dengan yukadzibu biddin isu. Fawailun yukadzibu biddin. Celaka, neraka bagi orang mendustai agama. Agama ni dalam hubungan dengan Allah, sembahyang,
dalam hubungan sesama manusia. Maknanya surah Ma'un ni surah, kalau kita kata surah Ma'un, kita ingat surah apa? Surah Al-Ma'un. Surah barang yang ditukar-tukar. Ma'un, barang yang menjadi tukaran harian. Tukar tu makna bukan ambil milik, tukar pinjam. Tukar pinjam, tukar-tukar dan untuk pinjam-meminjam, pinjam-meminjam. Kita tak boleh kena gitu. Tapi ada juga di kalangan masyarakat kita yang pinjam tak hantar. Pinjam tak hantar, sakit juga. Jadi tak boleh kalau kita pinjam hari ini, kita hantarlah, kan? Pinjam tu ya Allah, dan dia pinjam kira habis setakat tu, ataupun hantar-hantar rosak, kan? Patah negati, kita pinjam orang patah negati, kita rosak negati. Jadi kita tak boleh tak bagi pun kita sama-sama faham lah. Kalau nak guna sekejap, pinjam tak terus ada. Lepas tu hantar dalam keadaan baik. Kita jaga orang macam jaga kita. Kalau rosak kita gantikan. Boleh itu surah Al-Ma'un nama dia. Jadi kelebihan dia macam mana? Kelebihan surah ni, kita tengok dalam surah Al-Ma'un dia kata dia tak sebut dalam tafsir, dia tak sebut kelebihan dia tak. Menarik, Al-Ma'un ni disebut dalam Bukhari. Dia kata qala ba'dul Arab Al-Ma'un Al-Ma'. Dia kata Ma'un tu asalnya perkataan Al-Ma', air. Wafi dia apa ni, dia orang minta air kan, dia tak nak bagi. Orang dahaga minta air kena bayar juga. Air biasa, air kena pipe kena bayar. Tapi kat kedai tu kena bayar 50 sen. Air biasa. Dengan alasan guna gas. Kalau nak kira guna gas kan, kalau apa ni air telaga tu, kita buat telaga, buat pipe, kita bayar juga air pipe, sebab kita pipe tu buat beli juga. Jadi tak bolehlah kira sampai begitu kan. Setengah-setengah kedai tu bagi free air putih kan. Air putih tu kena bayar, air putih pun kena bayar juga. Sepatutnya sebaik-baiknya tak free lah itu air daripada pipe tu. Air panas sikit pun, sebab kita dah juga kan, orang nak kadang-kadang orang makan duit cukup untuk makan je, dia nak minum tak cukup. Jadi dia boleh minum air pahit ataupun air pahit sakit perut. Jadi air juga cukup kan, air masak. Jadi Al-Ma'un kata setengah orang Arab Al-Ma' dia air. Wa fi alladhina yamununa al-ma' qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzur ilaihim. 3 jenis manusia Allah tidak bercakap dengan mereka pada hari kiamat, dan Allah tak pandang kepada mereka. Pertama, rajulun halafa ala sil'ah laqad a'ta biha akthar mimma a'ta wa huwa kadhib.
seorang yang halafa, dia bersumpah atas harga yang dia beri kepada kebanyakan orang, mimma laqad a'ta biha aktsara mimma a'ta wa huwa kadhibun. Seorang yang sil'ah ni harga dia jual kan, dia jual beli, dia beri pada dia bersumpah, dia kata aku tak jual ke orang ni harga ni, tapi tidak, dia semata-mata nak tarik pelanggan. Sumpah yang ni sumpah dengan cara lain, orang ni jual, aku tak pernah jual ni dengan harga ni, padahal dia jual pun. Ini Allah tak pandang dan Allah tidak bercakap dengannya. Nisu dalam jual beli, kadhibun. Yang kedua, warajulun halafa ala yamin kadhibah ba'dal asri liyaqta'a biha mala rajulun muslim. Orang yang bersumpah dengan sumpahan yang tidak betul, semata-mata nak dapat habuan orang harta orang lain. Ini dia jual beli, dia kata aku tak pernah ambil lagi. Orang bagi zakat kata, aku tak bagi, orang tak dapat pun. Mana yang dapat dah. Orang ni pun Allah tidak pandang. Dia nak lebih pada orang. Warajulun mana'a fadla ma'in. Seorang yang mana'a fadla ma', dia kedengku nak beri air yang lebih. Air yang lebih fadla ma' ni air yang dia tak guna dah kan? Ataupun air yang biasa tu dia panggil fadla ma', dia tak bagi. Jadi orang dahaga. Fayaqulullah ta'ala, fayaqulullah al-yawma amna'aka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Hari ini, hari kiamat, dia kata aku akan halang engkau daripada aku akan halang engkau kurniaanku seperti mana engkau halang kurniaan yang kau tidak perlu pada suatu ketika dulu, yang kau maknanya tak guna masa tu, macam air tak guna, barang tukang makan kita tak guna, jadi orang nak guna, jadi kita boleh bagilah. Katanya wa yadkhulu fil ma'mun ma kana al muslimun fihi syuraka kal kala wan nar. Termasuk ma'mun ni ialah sebarang benda yang orang-orang Islam ni boleh share. Sebarang benda yang boleh share, tukar menukar. Fa'an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimun syuraka fi thalathin. Orang Islam itu semuanya syuraka tukar menukar, syarikat ni dalam tiga perkara. Filma, pada air ni boleh memberi, wal kalam, kalamnya wal nar, kalam ni barang-barang tukar berkalam, wal nar, api orang Sarawak dia biasa tukar kan, minta api orang Sarawak tak bagus dia boleh bagi, bukan setakat api rokok dia boleh bagi, betul, walaupun mahal, sama-sama Sarawak dia boleh tukar, dia boleh beri bagus dah. Jadi api ni orang nak minta api, bagi je lah. Waman mana'a mi'arat ad-dalwi wal qidri wa mana'a an ghairihi al-ma' wal nar wal kala' li shiddati hirsihi kana lima huwa akthar min dhalika an-na'.
Sesiapa yang tidak memberi pinjam dalam perkara-perkara macam baldi, baldi apa benda-benda lah, kidir macam kuyuk, pinjam kuyuk siap, pinjam suku bawah. Program kat orang kita kan, kita ada kenduri, dulu tak cukup ataupun tinggal tak cukup, nak pinjam sebelah. Dulu memang gitu, kampung-kampung senior tak pinjam lah, pakai plastik je. Kalau waktu tak pinjam pun termasuk juga lah kan. Ini makmum, makmum disebut hanya banyak lah. Wallah ma'alam. Ini mengenai surah Al-Ma'un. Jadi itulah yang kita dapat. Jadi kita sama-sama jaga diri kita lah dengan peringatan Allah. Orang yang dikatakan bukan berbudi, satu, yang kedua celaka ataupun rakawin bagi orang yang sembahyang. Maknanya kita dalam hidup kita ni kita jaga dua pihak, hubungan kita dengan Allah di mana kita sebut, hubungan sesama manusia, kita tolong-menolong. Paling penting ialah anak yatim dan fakir miskin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa